Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, kali ini jom kita belajar membina ayat, iaitu merupakan soalan bahagian A bagi kertas bahasa Melayu penulisan. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, kertas bahasa Melayu 2 iaitu kertas penulisan mempunyai 3 bahagian. Bahagian A, membina ayat. Bahagian B, menulis ulasan. Dan bahagian C, membina karangan. Jadi, untuk bahagian A ini mengandungi 10 markah, iaitu sama dengan 20% markah. Baiklah, kali ini kita akan melihat soalan untuk gambar tunggal, iaitu suasana gotong royong Dewan Orang Ramai. Baiklah, apa yang perlu kamu lakukan bila melihat ataupun membaca soalan bahagian A? Yang pertama sekali, ingat, yang pertama sekali, baca arahan hingga faham. Banyak kali pun tak apa. Jangan baca sekali saja. Baca sehingga betul-betul faham apakah kehendak soalan. Kemudian, nombor 2, gariskan kata kunci. Seperti dalam soalan ini, kata kunci yang perlu digariskan ialah suasana gotong royong di sebuah dewan orang ramai. Dan kamu perlu gariskan, kamu perlu menulis ayat tentang aktiviti gotong royong berdasarkan gambar. Ingat, berdasarkan gambar. Jangan bina ayat yang bukan berdasarkan gambar. Jadi kamu akan rugi, kehilangan markah begitu sahaja. Baiklah, seterusnya, langkah yang seterusnya, kamu perlu gambarkan suasana. Maksudnya mungkin sebelum ini kamu ada pengalaman bergotong royong, tetapi mungkin bukan gotong royong di Dewan Orang Ramai. Mungkin gotong royong di sekolah, di kawasan perumahan dan sebagainya. Jadi gambarkan suasana bergotong royong. Mungkin bila gambaran kamu itu akan membantu sedikit sebanyak dalam kamu mendapat idea untuk membina ayat. Seterusnya, bulatkan gambar-gambar aktiviti yang terdapat dalam ayat. Memang soalan nak 5 saja, tetapi kalau kamu ada lebih masa, bulatlah lebih daripada 5. Yang penting untuk menulis ayat hanya pilih 5 saja. Pilih yang terbaik. Terbaik bagaimana? Terbaik yang kamu ada idea ataupun kamu dapat menulis atau membina ayat dengan bagus. Jadi pilih 5 yang terbaik. Tak perlu tulis lebih daripada 5. Rugi saja nanti. Okey? Baiklah. Seterusnya, apa yang perlu kamu lakukan? Letakkan nama watak. Maksudnya kalau gambar itu gambar orang lelaki, letaklah nama lelaki. Kalau gambar itu gambar perempuan, mungkin sudah berumur, letaklah makcik dan sebagainya. Kalau perempuan kanak-kanak, letaklah nama kanak-kanak. Jadi ikut kesesuaian gambar. Jangan pula gambar perempuan, kamu letak nama pakcik. Jadi tidak sesuai. Itu penting sebab kamu arahannya perlu tulis atau bina ayat berdasarkan gambar. Baiklah, jadi hari ini cikgu nak ajar kamu mengenai satu teknik ataupun kaedah, iaitu sibuk. S-I-B-U-K, sibuk. Baik, C itu apa? Siapa? Maksudnya dalam gambar itu yang kamu bulatkan, kamu nak letak nama siapa. Kalau gambar lelaki, letaklah nama lelaki. Kalau gambar perempuan, letaklah nama perempuan. Buat apa? Maksudnya apakah aktiviti atau perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan gambar Berdasarkan gambar. Jangan kamu buat yang bukan berdasarkan gambar. Kemudian K, keterangan. Keterangan ini membantu kamu untuk mendapat markah penuh, iaitu 2 markah. Walaupun sebenarnya keterangan tak perlu ditulis sebab memang ayat dah lengkap, ada subjek dan predikat.
tetapi tulislah keterangan supaya kita dapat menjamin untuk dapat 2 markah bagi setiap ayat. Itu penting untuk menarik orang yang tanda kertas kamu supaya dia tertarik untuk memberi markah penuh setiap ayat yang kamu tulis. Ingat teknik sibuk. Baiklah, jom kita tengok satu persatu gambar yang telah dibulatkan. Baik, dalam ni cikgu buat 8 ayat, tetapi kalau dalam peperiksaan kamu buat 5 saja 5 saja, jangan lebih. 5 saja, walaupun kamu pandai bagaimanapun, buatlah 5 saja. Jangan buang masa. Jadi masa, kalau ada masa lebih, boleh guna untuk bahagian lain, bahagian B atau C. Baik, untuk gambar yang pertama, kita tengok tu ada kanak-kanak perempuan menanam pokok. Jadi kita letaklah nama watak, iaitu Ajla, yang menggambarkan orang perempuan, kanak-kanak perempuan. Buat apa? Menanam pokok bunga. Bukan menanam bunga menanam pokok bunga. Keterangannya apa? Agar dapat mencantikkan kawasan halaman dewan. Itu penting supaya menjamin ayat kamu ini boleh mendapat 2 markah. Seterusnya, Nathan buat apa? Memangkas ranting pokok. Kenapa? Agar pokok itu kelihatan lebih kemas. Itu penting supaya ayat kamu memang ayat yang terbaik untuk mendapat 2 markah. Seterusnya, Ayah dan Pak Cik Lee membaiki bangku yang telah rosak. Kemudian Encik John mengecat dinding dewan menggunakan penggelek cat, bukan berus cat. Berus cat lain, ini penggelek cat. Seterusnya, Pak Ali membersihkan longkang supaya longkang itu tidak tersumbat. Bahagian keterangan ini kamu boleh buat ataupun tulis berdasarkan idea kamu. Mungkin kamu nak tulis dalam bentuk lain. Contoh, Pak Ali membersihkan longkang dengan menggunakan cangkul. Boleh juga, tidak ada masalah. Baik, seterusnya, Ibu dan Mak Cik Jemaah menyediakan makanan dan minuman di dalam dewan. Mungkin ada ayat lain, boleh digunakan, boleh ditulis, tidak ada masalah. Seterusnya, Pak Cik Rahim memisin rumput menggunakan mesin pemotong rumput. Dan yang terakhir, Kaijun membuang sampah ke dalam lori sampah. Baiklah, jadi cukuplah ke-8 gambar yang terdapat dalam gambar tunggal ini. Jadi memang cikgu buat lebih daripada 5 sebagai gambaran idea untuk kamu. Kalau dalam peperiksaan, ingat cikgu ulang, buat 5 saja, jangan buat lebih. Paling penting untuk soalan bahagian A, buat dalam bentuk nombor 1, 2, 3, 4 hingga 5. Jangan buat dalam bentuk perenggan. Jadi itu tidak mematuhi arahan. Jadi itu saja perkongsian untuk cara-cara membina ayat bagi bahagian A, gambar tunggal, iaitu gambar suasana gotong royong Dewan Orang Ramai. Semoga kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terus berkongsi, Anda buat, Anda dapat. Sekian, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.